Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat semua insya-Allah. Ya, apa khabar raya korban kita? Ya, syukur alhamdulillah. Sempurna ibadah korban dan juga sempurna kita melalui ibadah-ibadah yang lain ya, sempena bulan Zulhijjah yang di dalamnya terkandung banyak bonus-bonus yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala ya, yang sangat dihargai oleh orang yang berkehendak. Jadi insya-Allah semoga kita doakan semoga kita dipanjangkan usia untuk terus mampu melewati keistimewaan dan nikmat-nikmat yang Allah tawarkan ya, supaya kita dapat lagi peluang yang seterusnya insya-Allah. Jadi puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk kuliah hari ini kita di muka surat 24 ya, menyambung perbincangan kita berkaitan nikah lagi ya, yang baru-baru ini kita sebut tentang syarat nikah ya, yang sebelum syarat itu dia ada rukun. Apa-apa pun dia rukun dulu, baru kita perincikan apa syarat-syarat kepada rukun ya. Jadi ingat lagi rukun nikah. Ni nak tanya soalan ni, rukun nikah ada berapa? Tengok buku tak Ci? Berapa? Ingat berapa dulu? 5. Jadi baru kita pergi satu-satu. Yang pertama, bakal suami. Nak sebut bakal suami ke, nak sebut calon ke, nak sebut pengantin lelaki pun tak ada masalah. Kita faham dia merujuk kepada seorang lelaki yang akan melakukan akad itu ya. Calon suami, kemudian calon isteri, kemudian walinya, kemudian saksinya 2 orang lelaki, kemudian lafaz ya, sirahnya apa yang disebut, itu mesti ada sebagai rukun. Dan kita perincikan pula syarat-syarat setiap satu. Suami mesti suami macam mana, isteri macam mana, wali macam mana. Dan kita tamat dalam perkara yang keempat, iaitu syarat saksi. Jadi kita nak tahu ya, kita recall balik masa kita kahwin hari itu siapa saksi kita ya, syarat ini cukup ke tidak, ke kita tak kisah, tak peduli, janji dia saksi. Yang lain itu orang uruskan ya, kita yang penting selesailah menawarkan kontrak itu. Jadi syarat 2 orang saksi yang kita sebut, 2 orang saksi ini syaratnya apa? Ya, yang pertama dia mesti beragama Islam, kemudian yang kedua dia mesti lelaki. Ini adalah syarat-syarat yang telah dipersetujui secara jumhur ya, secara muafakat, yang juga diguna pakai dalam undang-undang keluarga Islam di tempat kita. Kalau ada orang yang mempersoalkan tak boleh ke orang perempuan, misal kata ya, kalau sekiranya ia bersifat khilaf, ada pandangan lain yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, kita menghormati pandangan itu, tetapi dia tidak terpakai kepada perundangan kita. Kemudian mesti baligh dan mesti berakal ya. Kalau tak baligh, kalaulah saksi itu tidak baligh dan tidak berakal pada masa akad itu diikat ya, dia tidak boleh menjadi saksi yang diterima. Kemudian dia boleh mendengar. Sebab apa boleh mendengar? Sebab dia menentukan sah atau tidak ya. Sebagai saksi itu dialah yang akan menentukan akad itu tadi boleh dipertimbangkan untuk sah ataupun tidak ya. Jadi kalau dia tak dengar macam mana tu? Kemudian dia boleh melihat. Dan yang terakhir adalah seorang yang adil ya, yang tidak fasik. Fasik ini tidak mengulangi dosa yang kecil ya. Dosa besar tu memang teruk sangatlah. Tapi kalau dosa kecil pun dia duk buat ulang-ulang, maka dia tergolong dalam orang yang tidak adil ya, yang fasik dan
dia buat dosa besar dan dosa kecil itu secara berterusan. Jadi banyak kali saya sebut apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan wali, iaitu tidak sah nikah melainkan adanya wali dan juga saksi yang adil. Nabi sebut la nikahi illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan juga 2 orang saksi yang adil. Yang adil itulah yang dimasukkan dalam syarat saksi tadi. Kemudian yang bukan yang terakhir tadi, ada bawahnya lagi, mempunyai ingatan yang baik. Kalau kita fikir secara logik, kenapa nak kena ingat? Tadi dah dengar, lepas tu boleh melihat, ingatan pun kena baik juga. Bukan calang-calang nak jadi saksi nikah ni. Kalau jenis orang cepat lupa lah, janganlah jadi saksi. Bayangkan semasa perintah syarak ini ditetapkan, masa itu dia tidak seperti hari ni. Kita nikah, kita akad, kita ada sijil kahwin. Lepas itu, ingat tak lagi siapa saksi kita? Ingat. Ada nama pun saksi dalam sijil nikah yang besar tu, ada nama. Kalau tak ingat boleh tengok balik lah. Tapi boleh cari lagi ke tidak dia tu hari ni. Kalau adik-beradik, pakcik, mungkin kita boleh cari. Ada orang saksi nikahnya ni orang kampung dia. Dia pun mungkin tak kenal, jumpa masa hari akad aja, lepas tu tak tahu dah siapa. Jadi kalaulah pada masa dulu sijil nikah tak ada, kalau kita tidur di hotel dengan suami kita, tiba-tiba penguatkuasa agama datang ketuk, dapat aduan ada orang melakukan kesalahan jenayah syariah dalam bilik hotel ini. Kesalahannya sama ada khalwat ke, zina ke apa, kita tak tahu. Tapi dalam tu, pasal kita belum tahu, sebab tu kita tak tahu apa, kita kata mungkin jenayah syariah. Jadi mula-mula sekali pegawai penguatkuasa dia akan minta apa? Sijil nikah dulu, bukti. Dia tanya dulu ini apa hubungan. Kalau suami isteri, dia minta lah bukti. Jadi kita pun bagilah sijil nikah. Tapi masa ini sijil nikah tidak ada. Macam mana nak cari bukti kita sudah berkahwin? Saksi tu. Kena cari saksi tu. Inai? La haula wala. Jadi kena berinai lah kita. Asal kahwin, inai. Siapa tak pakai inai belum kahwin, boleh juga. Jadi kena cari saksi. Jadi kalau saksi tu pula, okeylah kita cari, jumpa, bawa mari. Orang ni lupa dah, dia pernah menikahkan kita. Macam mana nak pakai saksi manusia ini sebagai barang bukti di mahkamah, mengatakan dia lah saksi kita? Boleh? Tak boleh lah, pasal dia dah lupa. Kalau masa dulu dia tak lupa, sekarang hari ni selepas 20 tahun dia dah lupa. Itu jadi masalah. Sebab itu dari segi dokumentasi, nikah itu tidak cukup dengan saksi yang boleh mengingat sahaja. Dia mesti ada dokumentasinya. Jadi apa khabar surat nikah kita, ingat letak kat mana? Ada. Ada orang tak ada, masa nak daftar kelahiran anak tu barulah carilah mana letak. Jadi kena ada yang tu. Kalau boleh bawa ke mana-mana. Kemudian memahami lafaz ijab dan qabul. Kalau dia tak faham, maka dia tidak boleh menentukan lafaz itu jadi sah ke tidak akadnya. Bahasa yang dia tidak fahami. Lafaz akad dalam bahasa Arab, dia tak faham bahasa Arab. Tapi dia cukup semua syarat-syarat jadi saksi. Macam mana tu? Jadi tidak boleh kita lantik dia sebagai saksi dalam hal ini. Dia kena bahasa yang dia faham. Kemudian dia bukan wali yang melakukan akad nikah. Dia tak boleh dia wali dalam masa yang sama, lepas tu dia jadi saksi dalam masa yang sama atas dia seorang. Tak jadi. Dan yang terakhir, dia merdeka. Jadi dalam konteks kita hari ni, orang merdeka ni contohnya dia bukan banduan. Kalau dulu merdeka tu lebih dekat dengan definisi berlawanan dengan hamba, maknanya dia bukan hamba, dia merdeka lah tu. Tapi hari ni kita tak ada hamba lah dalam definisi yang begitu, tapi kita ada orang yang tidak merdeka, contohnya banduan, ataupun orang yang dibelenggu oleh sesuatu yang menjadikan dia tidak waras. Contohnya penagihan dadah, contohnya. Dia mungkin boleh jadi orang yang tidak merdeka. Sebab apa tidak merdeka? Dia buat keputusan ke, macam dia nak kata sah ke tidak sah ke, bukan dia sebenarnya yang buat keputusan. Dia mungkin dipengaruhi oleh
oleh dadah ke, ya, ataupun oleh perasaan-perasaan. Jadi orang merdeka ni kena orang yang tenang, ya, orang yang tidak boleh dipaksa buat keputusan, orang yang tidak boleh dipengaruhi oleh apa-apa sahaja bila buat keputusan. Itu orang yang merdeka. Contoh, ya, kalau dekat dengan kita hari ini ialah suami isteri bercerai, dia ada anak. Jadi nak menentukan anak itu siapa yang jaga, suami atau isteri, ataupun tak sesuailah kita sebut suami isteri, kita kata ayah ke ibu yang jaga dia. Ya, jadi antara perkara yang mahkamah akan buat ialah tanya anak tu, you nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan ayah ke, nak duduk dengan mak? Jadi anak yang merdeka, dia akan boleh bagi tahu dia nak duduk dengan siapa tanpa dipengaruhi oleh apa-apa pujuk rayu, janji, renungan mata, tak boleh. Contohnya dia duduk di mahkamah, ya, mahkamah tanya dia, nak duduk dengan mak ke dengan ayah? Dia pun tengok mak dia. Mak dia dah menangis selok dah tu. Ya, lepas tu dia tengok ayah dia dah buat isyarat dah. Tak ambil ayah, jaga. Dia dah nampak. Maka dia buat keputusan disebab takut pada ayah tadi, dia pun kata nak duduk dengan ayah. Sebenarnya dia nak, mungkin dia nak mak. Jadi ini anak yang tidak merdeka semasa buat keputusan. Contoh, saya nak bawa contoh merdeka, begitulah, ya. Jadi kalau jadi saksi, kena jadi saksi yang merdeka. Sebab itu sifatnya kena adil. Kemudian yang bukan terakhir lagi, yang seterusnya, syarat-syarat kepada majlis akad kita tadi, majlis ijab qabul tu. Apa syaratnya? Yang pertama sekali, kita guna perkataan nikah. Ya, kalau dalam konteks negara kita ini, kita kena sama ada guna nikah atau kahwin. Kalau selain daripada tu, tak menjadi uruf qauli, ya, pemahaman perkataan secara mengikut budaya. Contohnya, kita guna perkataan syarikat. Orang tua-tua, saya pernah jumpa makcik ni, berumur sangat dah. Dia pernah jumpa saya masa saya kecil. Tapi bila hari ni dia jumpa kita dah tua dah. Ya, maknanya dia lagi tua lah. Jadi dia tanya saya, syarikat dengan orang mana? Tak faham. Syarikat dengan orang mana? Saya tak buka syarikat, saya kata. Mak saya cuit kat belakang. Kahwin dengan orang mana, dia kata. Dia ulang soalan makcik tu, maknanya kahwin dengan orang mana? Saya kata, ya Allah, klasiknya bahasa makcik ni, syarikat dia sebut. Maknanya apa tu? Bergabung dengan siapa? Okey, ya, Allahu Akbar. Jadi perkataan syarikat tak boleh guna dalam ijab sebab dia tidak boleh difahami secara uruf qauli, secara budaya yang difahami melalui perkataan dalam masyarakat kita. Takut dia jadi makna lain, ya, sebab kita faham lain. Kemudian ijab daripada wali ataupun wakilnya. Ijab kalau bahasa orang putih apa disebut? Ijab ni bahasa Arab kan? Kalau bahasa Melayu, akad perjanjian. Ijab. Ajabah. Orang putih kata offer. Jadi orang Melayu kata tawaran. Barulah ada qabul selepas ijab. Jadi bahasa Arab ijab, qabul. Bahasa orang putih offer, acceptance. Bahasa kita tawaran, terimaan. Siapa yang ijab? Ini soalan bonus banyak kali tanya ni. Ya, siapa yang menawarkan diri? Perempuan. Sebab itu perempuan kerana rasa malunya yang tinggi, rasa haya kita tinggi, rasa malu tinggi, kita wakilkan kepada lelaki untuk menawarkan diri kita ni. Jadi siapa yang menawarkan? Wali kita lah bagi pihak kita. Ya, jadi kalau orang kata, orang perempuan mana? Itulah sebenarnya pun. Peliklah orang perempuan yang offer. Itu pun yang sebenarnya. Orang perempuan yang menawarkan. Sebab itu orang lelaki bila dia terima akad, dia kata apa? Aku terima nikahnya. Maknanya dia qabul. Ya, dia tidak kata saya tawar, lepas tu kita orang perempuan kata saya terima. Tidak. Yang sebenarnya kita tawar, dia yang terima. Ya, jadi hak pelik sebenarnya ialah kalau lelaki menawarkan. Dan itu tidak boleh berlaku. Sebab syarat sah nikah kita adalah melalui
lafaz, sirah perempuan tawar, lelaki terima. Ya, itu kena jelas. Tapi ini perkara yang tidak biasa dalam masyarakat, yang difahami berbeza. Tak apalah, kita dah tahu, maka kita biasakan yang betul. Ya. Kemudian yang ketiga, nikah itu bukan dibataskan waktunya. Kita tak boleh lafaz nikah ini untuk 3 bulan sahaja. Tak boleh. Untuk 14 hari sahaja pun tidak boleh. Ya, seterusnya bukan dengan perkataan sindiran. Allahu Akbar, macam mana pula nak menyindir ni? Ya, sindiran ini sangat terkait dengan mungkin kiasan jugalah. Kalau dalam bahasa kita, sindiran kita selalu melihat dalam konteks yang negatif, kan? Sindir itu negatif. Tapi sebenarnya sindiran ini mungkin kalau lihat dalam lugah-lugah yang lain bersifat kias. Ya, kias maknanya kita tidak tentukan secara khusus siapa yang kita maksudkan. Kalau kias saja tak jadi, dia tak habis. Kita guna kiasan bahasa meminang selalunya. Nak menyunting bunga di taman. Nak pinang boleh, nikah tak boleh. Sebab nikah kita kena sebut bunga mana. Kalau ada 5 kuntung bunga, masa kita nikah, kita kata saya dengan begini, apa nama, akad nikah ni macam mana lafaz dia? Aku nikahkan akan dikau dengan sekuntung bunga di rumah ini dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sah? Tidak sah. Sebab kiasan bunga itu tidak sampai kepada siapa yang dimaksudkan. Kemudian yang terakhir, bukan dengan cara bersyarat. Taklid itu syarat, ya. Bukan dengan lafaz syarat. Contohnya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kahwin sebanyak RM100 dengan syarat tunai. Tak jadi. Bila sebut syarat, tak boleh pakai dah lafaz itu. Kena buat lafaz baru. Dia tidak boleh bertaklid, ya. Kita beri laluan pada azan kita dulu.